Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahliatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Ar-Rahman. Ayat kita pada malam ini ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 533. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Wa liman, dan bagi orang yang takut maqama rabbih, kepada saat dia berdiri menghadap Tuhannya di akhirat nanti, jannatani, baginya akan dikurniakan Allah dengan dua taman di dalam syurga. Kata mufassir, di antaranya disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, makna maqam rabbih yaitu saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya untuk berdepan dengan hisab. Apabila dia takut akan saat tersebut, ketika dia berada di dunia ini, fatarakal ma'siyah wa syahwah, maka dia meninggalkan maksiat dan juga hawa nafsu. Sebaliknya dia taat kepada Allah dan sentiasa memikirkan jalan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang takut kepada Allah, maka Allah Taala akan kurniakan syurga. Dan di dalam syurga itu dia dikurniakan Allah dengan dua syurga, jannatan, yang diterjemahkan dengan dua taman di dalam syurga. Dua syurga ini para ulama khilaf dalam mentafsirkan kenapa manusia, orang beriman yang masuk syurga, dikurniakan dengan dua syurga ataupun dua taman dalam syurga. Kata Imam Muqatil, maksud dua syurga di sini iaitu jannatu adnin wa jannatu na'imin, iaitu syurga tempat menetap yang kekal abadi dan juga syurga yang penuh nikmat. Di dua syurga, maknanya dua dipanggil anugerah, dua tempat, yang mana tempat itu bukan saja penuh dengan nikmat tapi juga kekal. Jannatu adnin, jannatu iqamah, tempat kekal abadi. Dan sebagai mufassir menyatakan bahawa di antara Imam Muhammad bin Ali At-Tirmizi, kata dia jannatun li khawfihi rabbahu wa jannatun li tarki syahwatah. Dua, satu syurga kerana takut dia kepada Tuhannya, dan satu syurga lagi kerana dia meninggalkan syahwat. Dan sebagai mufassir menyatakan bahawa dua, sebenarnya kita lah hidup ini sebagaimana kita selalu, tuan-tuan sekalian, hadir khutbah Jumaat, orang lelaki khususnya apabila khatib menyebutkan takwa, yang salah satu dia berukun khutbah iaitu takwa. Takwa ni dia ada dua cabang, dan kedua-dua cabang ini tak boleh tinggal salah satu. Kita tak ada pilihan untuk pilih, nak pilih satu, yang satu lagi kita tinggalkan. Jadi sebab itu, oleh kerana dua cabang, maka Allah kurniakan dua syurga kepada kita, ataupun dua taman dalam syurga. Cabang yang pertama iaitu al-imtisal di awamirillah, tunduk patuh kepada perintah Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
Dan satu lagi wajtinabu min nawahihi, menjauhi daripada larangan Allah. Jadi secara keseluruhannya kita hidup dalam ke dunia ini, kita berdepan dengan dua arahan Allah. Satu arahan buat dan satu arahan tinggal. Maka sebab itu tidak ada sebarang kepatuhan melainkan akan dibayar oleh Allah dengan syurga. Maka Allah Ta'ala bagi dua syurga kepada kita. Kemudian depan nanti tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan menyebutkan lagi wa min dunihi ma jannatan. Dan selain daripada dua syurga itu, kata Allah, ada dua syurga yang lain lagi. Ya, ada dua syurga yang lain lagi. Sebanyak Allah Ta'ala akan sebut lagi kepada kita, iaitu ayat 62. Tuan-tuan boleh tengok siap-siap. Wa min dunihi ma jannatani, dan selain kedua syurga itu, jannatani, ada dua syurga lagi. Maka ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syurga daripada emas, segala-galanya emas. Semua perkakas dalam syurga itu emas. Dan ada dua syurga daripada perak, segala perkakasnya daripada perak. Jadi dua syurga yang pertama daripada emas, yang Allah Ta'ala sebut terlebih dahulu di awal dalam surah ini yang kita baca ayat ini, itu untuk dipanggil as-sabiqun. Dan kemudian dua syurga selepas ini untuk ashabul yamin. Untuk ashabul yamin, karena ahli syurga ni dia ada dua kumpulan, as-sabiqun as-sabiqun, dan yang keduanya ashabul yamin. Dan ahli neraka pula disebut dengan ashabus shimal. Ashabus shimal. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, tukadziban, yang hendak kamu dustakan. Jadi sudah tentu tuan-tuan sekalian, dan tidak ada sebarang nikmat yang dapat kita dustakan. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zawata afnanin, kedua taman itu ataupun kedua syurga itu mempunyai berjenis-jenis pohon, buah, berjenis-jenis pohon dan juga buah-buahan. Afnanin jamak kepada fananin, iaitu pohon, ataupun kita sebut dahan-dahan, dahan-dahan pokok. Cuma para ulama menyatakan bahawa sebagaimana Imam Sa'id bin Jubair dan juga Ad-Dhahak, kata dia setiap dahan itu ada bermacam-macam jenis buah-buahan. Di setiap dahan itu dalam syurga itu penuh zawata afnanin. Syurga-syurga ataupun taman-taman, dalam dua taman dalam syurga yang dipenuhi dengan pohon-pohon ataupun dengan dahan-dahan yang menjulur, dan setiap dahan itu alwanul fawakih, mempunyai bermacam-macam buah-buahan. Itu sebagaimana disebut oleh Sa'id bin Jubair dan juga Ad-Dhahak. Kedua-dua adalah tabi'in yang belajar daripada sahabat-sahabat. Fi kulli ghusnin fununun minal fawakih, pada setiap dahan itu ada bermacam-macam jenis buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satukah nikmat Tuhanku berdua, wahai manusia dan jin, tukadzibani, yang hendak kamu dustakan. Maka sekali lagi kita jawab, ya Allah, tidak ada ya Allah. Dan semuanya adalah nikmat-Mu belaka. Fihi ma ainani tajriyan, di dalam keduanya, yakni dalam kedua syurga itu, ainani, dua mata air. Ada dua mata air, tajriyan, yang mengalir, tajriyani, yang mengalir. Para mufassir menyatakan bahawa satu mata air yang namanya tasnim, satu mata air namanya tasnim, wal ukhra, dan satu mata air lagi salsabil. Ini kalau tuan-tuan sekalian kita ingat balik dalam tafsir yang kita baca sebelum ini, dalam surah Al-Insan kita bertemu dengan mata air yang nama salsabil, ayat yang ke-18.
Dalam mushaf muka surat 579, ke depan lagi daripada surah yang kita baca ini, di mana Allah Ta'ala menyebutkan salah satu mata air yang ada dalam syurga, iaitu mata air dipanggil salsabila. Ayat berapa tuan sekalian? Ayat 18. Allah Ta'ala menyebutkan, kena baca daripada ayat 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka, yakni ahli-ahli syurga, diberi minum fiha, di dalam syurga, ka'san, dalam gelas yang penuh berisi air, kana mizajuha, yang adalah campuran dalam air itu, zanjabila. Apa itu zanjabil? Kata Allah, ainan, iaitu sebuah mata air, fiha, di dalam syurga, tusamma salsabila, yang bernama salsabil. Jadi salsabil ini, sebagaimana kita dah cerita dalam kuliah kita yang lalu, maknanya tuan-tuan sekalian, minuman yang mengalir dipanggil mudah dalam tengkak kita. Mengalir dipanggil, kita minum itu enak. Itu salsabil. Walaupun di awal itu Allah Ta'ala sebut campuran dalam gelas itu ialah zanjabil. Zanjabil ini halia. Zanjabil halia. Dan zanjabil itu ialah mata air yang dinamakan juga dengan salsabil. Salsabil ini dipanggil yang mudah ditelan. Ini berbeza dengan halia, air halia di dunia. Air halia di dunia, bila kita minum dia, tekak kita akan rasa perih. Tapi di akhirat tidak. Segala dipanggil yang tidak yang tidak enak itu, yang mengganggu rasa, mengganggu dipanggil tekak kita, itu dibuang oleh Allah Ta'ala. Sama macam dengan arak, al-khamr. Dalam surga ni ada al-khamr, arak. Dan arak di dunia ini, dia ada beberapa sifat yang tak baik. Di antaranya ialah pening. Di antaranya, apabila minum banyak, dia akan rasa nak termuntah. Ada antaranya, apabila kita minum, akan rasa nak terkencing. Itu semua itu dibuang. Yang tinggalnya adalah enak saja. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah Allah Ta'ala sebut. Dan satu lagi adalah tasnim. Tasnim ini merupakan, kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita baca ini, ada dua mata air. Ada dua mata air. Salah satunya kata ulama, iaitu yang kita sebut tadi, salsabil. Dan yang satu lagi iaitu tasnim. Dan tasnim inilah mata air yang paling tinggi dalam syurga. Mata air tasnim ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, ayat 27. Dalam mushaf muka surat 588. Itu tasnim. Wa mizajuha, kena baca daripada muka ayat 27 dan 28. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya daripada tasnim. Apa itu tasnim? Kata Allah, ainan, iaitu mata air, yashrabu biha al-muqarrabun. Mata air yang meminum darinya orang-orang yang hampir dengan Allah. Sebab itu kata ulama, mata air tasnim ini adalah mata air yang paling tinggi dalam syurga, yang diminum oleh, dia panggil, hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Mana minuman mereka sepenuhnya tasnim. Adapun ahli syurga yang lain, campuran tasnim saja. Campuran daripada tasnim saja. Adapun al-muqarrabun, mereka tidak minum melainkan daripada tasnim, iaitu dia panggil air yang mana yashrub bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang kamu berdua hendak dustakan? Tukadzibani. Jadi sekali lagi tuan-tuan sekalian, kita jawab, tidak ada ya Allah, semuanya nikmat-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Allah kerana mengurniakan hidayah kepada kami, mengurniakan iman,
dan dengan hidayah dan iman itu kami akan masuk syurga. Fihima, di dalam keduanya, dalam dua syurga tadi, dua taman syurga tadi, min kulli fakihatin zaujani, terdapat dari setiap buah-buahan berpasang-pasangan. Jadi apa makna tuan-tuan sekalian? Dalam syurga yang Allah Ta'ala akan berikan, syurga yang dua syurga taman yang pertama ini yang disebut oleh ulama sebagai syurga untuk al-sabiqun, golongan yang paling tinggi dalam syurga ini. Setiap buah itu berpasangan. Setiap buah itu berpasangan. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia mentafsirkan satu yang rasanya biasa, yang satu lagi yang rasanya luar biasa. Contohnya dalam syurga ni kita akan bertemu dengan dua jenis buah anggur. Satu anggur yang biasa dan satu anggur yang rasanya luar biasa. Buah delima pun sama, buah, makna semua jenis buah dalam syurga bagi kumpulan yang pertama ini akan ada dua sepasang dia panggil zaujan. Dan di sana ada tafsir yang lain. Sebagian dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi, dia menakalkan pandangan ulama yang menyatakan bahawa anna fihi ma min kulli ma yatafaqahu bihi darbaini, iaitu ratban wa yabisan. Setiap buah yang dinikmati oleh ahli syurga, dalam syurga itu ada yang kering dan ada yang basah, iaitu zaujan. Jadi para ahli ulama tuan-tuan sekalian, mereka tafsir berdasarkan kepada apa yang mereka nampak. Kerana Allah SWT sendiri pun tak cerita dekat kita zaujan ini, berpasang-pasangan ni macam mana. Tapi Allah Ta'ala sebut fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam dua syurga itu, ataupun dua taman syurga yang bakal dimasuki oleh orang yang takut kepada Allah itu, setiap buah itu berpasangan. Jadi berpasangan itu makna apa? Ada yang kata maknanya buah yang biasa dan luar biasa, dan ada yang kata kering dan juga basah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua wahai manusia dan jin, tukadziban, yang hendak kamu berdua dustakan. Tidak ada ya Allah, semuanya nikmat-Mu ya Allah. Muttaqiin ala furushin, mereka yakni ahli syurga dalam syurga itu bersandar, berbaring. Muttaqiin, kataan muttaqi ni tuan-tuan sekalian, bersending. Bila kita duduk atas sofa sambil tengok televisyen, ini musim bola pula ni, kita bukan duduk sengap atas sofa tu, sat duduk belah kanan, sat belah kiri, sat berlunjuk, ikut suka kita lah, nak berehat. Jadi begitu juga ahli syurga, kata Allah, muttaqiina, mereka duduk bersandar, berbaring. Dan sebagian mufassir kata bersila pun boleh makna juga. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan ana la aqulu muttaqian. Di bahasa Arab ni dia muttaqiina, ramai mereka, atau muttaqiuna. Tapi kalau seorang lebih muttaqian, Nabi sebut dalam satu hadis, aku tidak akan makan sambil duduk bersanding. Dan sebagian mufassir kata maksud juga situ, aku tidak makan dengan duduk bersila. Maknanya segala jenis duduk untuk berehat, Nabi dia tak makan begitu. Bagi Nabi SAW makan ni dia perlu simple. Dia akan duduk seperti duduknya orang yang nak makan sikit dan juga nak makan cepat. Bukan cepat kena gelojoh, tidak. Mana dia nak sudah cepat. Bagi dia makan ni tak perlu lama-lama. Tapi kita ni pula lain pula. Waktu makan tu lah sembang lah, sambil tengok televisyen begitu begini dan sebagainya. Terpulang pada kita lah tuan-tuan sekalian. Cuma jangan makan sampai apa ni berlebihan, itu saja. Muttaqiina ala furushin, mereka bersandar atau berbaring di atas furushin. Furushin jamak firashin, hamparan, iaitu permaidani. Batainuha, batain jamak bitanah,
yang sebelah dalamnya min istabrak, terbuat daripada sutera tebal. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Arab ni dia sutera tu dia panggil harir. Kemudian di sana ada sutera tebal dan ada sutera nipis. Sutera tebal dia panggil istabrak, macam dalam ayat kita ini, dan satu lagi sutera nipis, sutera halus, bukan nipis, sutera halus, dia panggil dibaj. Kata Allah, mereka duduk di atas permaidani yang mana sebelah dalamnya, kata ulama, sebelah dalam ni adalah sebelah dengan tanah, dia panggil sebelah yang panggil yang panggil apa tu, bila kita hampang tu, mana sebelah dalam tu ialah sebelah yang mengenai tanah daripada sutera tebal. Dan Allah Ta'ala tak sebut sebelah atas yang mereka duduk itu sutera nipis. Maknanya kalau kita lah tuan-tuan sekalian, sutera ni kalau tebal pun kira mewah tak sangat dah. Ini sutera tebal tu sebelah bawah, sebelah atas tu sutera yang lebih enak, yang lebih halus, yang lebih lembut. Itu maksud dia. Wajanal jannataini danin, dan mereka dapat memetik buah-buahan dalam dua taman syurga itu dari dekat. Danin, bila mereka duduk, macam mana mereka dapat memetik? Allah Ta'ala sambung terus dengan sambil duduk berehat di atas permaidani yang diperbuat daripada yang sebelah dalamnya, sebelah bawahnya dibuat daripada sutera yang tebal, sebelah atasnya itu sutera halus. Sambil mereka duduk berehat berbaring di atas permaidani-permaidani itu, mudah saja, dekat untuk mereka memetik mana-mana buah-buahan daripada pokok yang menjulur daripada dalam taman syurga itu. Maka para ulama mentafsirkan kepada kita, kata mereka, di antaranya Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dia mentafsirkan tadnu syajarah hatta yajtaniha waliyullah in syaa qa'iman wa in syaa qa'idan. Di mana pokok-pokok dalam syurga ini akan menunduk sehingga dapat memetiknya ahli syurga. Jika mereka nak, mereka boleh petik sambil berdiri, wa in syaa qa'idan, dan jika mereka nak, mereka boleh petik sambil duduk. Tak payah bangkit. Kita tuan-tuan sekalian di dunia ini, kalau nak ambil buah kena cari galah dulu, kemudian kena kerabat dulu, susah tuan-tuan sekalian. Lepas tu nak kena kupas pula. Ahli syurga tak payah duduk dalam syurga itu sambil berbaring, sambil bersenggeng, sambil berehat di atas permaidani yang empuk. Kemudian rasa-rasa nak makan buah apapun, tadnu syajarah, kata Ibnu Abbas, pokok itu sendiri akan menunduk, akan tunduk pada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat Tuhanmu, Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, tukadzibani, yang kamu berdua dustakan. Jadi Allah Ta'ala ulang kamu berdua, makna manusia dan jin. Karena Nabi Muhammad SAW ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah Rasul yang diutuskan Allah untuk dua bangsa jin dan juga manusia. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, melainkan untuk mereka menyembahku. Jadi tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan hisap kedua bangsa ini, manusia dan jin, dan Allah Ta'ala janjikan syurga untuk kedua-dua bangsa itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban fihinna, di dalam keduanya. Jadi bagi tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab mungkin tanya-tanya, kenapa di sini fihinna? Hin ni bukan kedua. Hin ni dipanggil kalau dua ni fihima. Kalau nak sambung yang belakang fihima. Tapi tiba ayat ini fihinna qasiratut tarfi. Di dalam keduanya, dalam kedua taman dalam syurga tadi terdapat bidadari qasiratut tarf,
yang menundukkan atau membatasi pandangannya, yakni dia tidak melihat melainkan suami dia, itu maksud dia. Qasir tarfi, yang dia tak erti pandang melainkan suami dia saja, dan dia tak nak melainkan suami dia saja, pasangan dia saja dalam syurga. Itu makna qasiratut tarfi. Di sini dia terjemah bidadari yang membataskan atau menundukkan pandangannya, lam yatmishunna, yang tidak pernah menyentuh mereka insun, sebarang manusia, qablahum, sebelum mereka, yakni sebelum pasangan mereka, wala janun, dan juga sebarang jin, maknanya tak pernah disentuh. Kata ulama dalam tafsir, kenapa tak pernah disentuh? Maka sebelum itu, tuan-tuan dan sekalian, kita tak jawab tadi, fihinna, kenapa Allah Ta'ala bawa dengan dipanggil dhamir jamak dipanggil? Karena yang dimaksudkan di sini bukan dalam dua syurga itu secara umum, tapi dalam setiap rumah dalam syurga itu. Setiap rumah dalam taman syurga itu ada bidadari yang Allah Ta'ala sediakan, yang siap menunggu pasangan masing-masing. Di mana bidadari-bidadari ini, dia tidak pernah dipanggil memandang melainkan kepada pasangan dia saja, pada suami yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia saja. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam syurga ni ada rumah. Sebab itu ada hadis-hadis di mana Nabi SAW menyebutkan amalan yang mana jika kita buat itu, Allah Ta'ala akan janjikan rumah untuk kita dalam syurga. Di antaranya tuan-tuan sekalian, dan dalam rumah-rumah itu kata ulama ada bidadari, pasangan kita masing-masing. Saya kita akan sebut bidadari ini adakah daripada dunia perempuan yang beriman, daripada dunia dijadikan semula, ataupun qasiratut tarfi ini kejadian yang memang Allah Ta'ala jadikan khusus untuk ahli-ahli syurga. Jadi sebelum itu tuan-tuan sekalian, rumah dalam syurga ini di antaranya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang bina masjid walaupun sebesar sarang burung qutat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi sebut siapa yang bina masjid walaupun seluas sarang burung qutat. Sarang burung qutat ni dia lebih kurang burung merpati. Sarang dia pun lebih kurang besar tu. Tak pernah orang buat masjid besar tu. Tapi Nabi nak bagi tahu dekat kita bahawasanya kalau kita ada saham terbinanya masjid walaupun saham kita itu setengah kaki, rasanya burung pati tak adalah sarang satu kaki. Satu kaki ni luas juga, setengah kaki. Allah akan bina untuk kita sebuah rumah dalam syurga. Dari sebab itu tuan-tuan sekalian, bila dengar ada orang nak buat masjid, orang kutip wakaf dan sebagainya, belilah tuan-tuan sekalian. Beli wakaf itu walaupun satu kaki, insya-Allah akan ada rumah untuk kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Kemudian di sana ada hadis Nabi menyebutkan, barang siapa yang baca qul huwallahu 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Itu fadilat qul huwallahu 10 kali. Dan kemudian di sana ia menyebutkan, barang siapa yang melihara salat sunat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Itu sembahyang sunat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak, 12 semua. Dia sebenarnya rawatib yang muakkad ini ada 2 hadis. Sebab itu para ulama khilaf. Sebagian ulama kata rawatib yang muakkad 10. Bagi yang kata 10 itu ambil daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, aku memelihara daripada Nabi SAW 10 rakaat. Yang maknanya dia sentiasa tengok Nabi, aku menghafal daripada Nabi SAW 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 10.
Jadi para ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa sebenarnya sunat rawatib yang muakkad 10, tapi ada yang kata 12, mengambil daripada hadis tadi daripada Ummu Salamah kalau tidak silapnya. Dia menyatakan bahawa Nabi menyebutkan barang siapa yang menjaga sehari semalam 12 rakaat siang dan malam, iaitu sembilan sunat rawatib, maka Allah akan binakan sebuah rumah untuknya dalam syurga. Jadi sebagian ulama menyatakan bahawa bidadari ini dia adalah ciptaan yang baru. Mana Allah Ta'ala ciptakan, dia dicipta dalam syurga, sebab itu tak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa qasiratut tarfi ini, bidadari ini ialah wanita-wanita yang beriman. Wanita-wanita yang beriman yang dijadikan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dalam syurga. Dan apabila dia dijadikan semula, tidak ada siapa yang boleh menyentuhnya melainkan suami dia. Mana pasangan yang Allah jadikan untuk dia dalam syurga itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka yang manakah nikmat Tuhan kamu berdua wahai manusia dan jin, tukazziban, yang hendak kamu dustakan. Dan tidak ada ya Allah, semua nikmat kamu belaka ya Allah. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka yakni qasiratut tarfi, bidadari-bidadari dalam syurga, ataupun wanita-wanita ahli syurga yang diciptakan oleh Allah atau dibangkitkan semula, dijadikan semula oleh Allah, dimasuk dalam syurga dan diberi dan dipasangkan dengan pasangan-pasangan ahli syurga itu. Mereka seakan-akan permata yakut. Permata yakut, yakni batu mulia yang bening, yakut, permata. Wal marjan, dan juga marjan iaitu mutiara. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana tuan-tuan kita nak gambarkan manusia ni macam permata. Permata yang kita kata permata yang seumpama cermin. Dalam hadis menceritakan bahawa Nabi cerita pun kita tak boleh nak gambarkan, sehingga akan boleh nampak dipanggil tulang mereka tu. Macam mana, betapa kita nak sebut apa tu sekalian, maknanya kulit mereka itu lutsina dipanggil, sehingga akan nampak ke dalam tulang mereka tu nampak. Bukan takat tulang, sehingga dipanggil apa ni, dalam tulang tu, bila tuan-tuan yang suka makan sup tu, bila katok tulang tu, ketuk tu, kita panggil apa tu? Dalam tulang tu, sumsum. Sumsum tu pun nampak. Tu. Kemudian pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, seperti mutiara pula, putih macam mutiara. Putih seperti mutiara. Jadi sebab itu kata Imam Qatadah, dia kata safaul yaqut. Mereka ini ialah dipanggil sejernih permata, pada yang sama seputih mutiara. Itu bidadari dalam syurga, sejernih dipanggil permata, pada yang sama seputih mutiara. Kita pun tak boleh nak gambarkan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang dikatakan nikmat syurga ini, ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Satu nikmat yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terdetik oleh hati manusia. Tapi tuan-tuan sekalian, itu bukan nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling hebat ialah ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan bayangkanlah macam mana nanti kita nak melihat Allah Ta'ala. Kita balik sama-sama tuan-tuan renung. Kita nak tengok Allah Ta'ala. Kalau nak tengok Allah Ta'ala, kena masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, memang tak boleh tengok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya akan membuka hijab. Kita buka hijab, boleh untuk ahli syurga saja untuk melihat dia. Nanti kita akan jumpa satu ayat selepas ini, tuan-tuan sekalian, kita akan baca satu hadis Nabi tentang melihat Allah Ta'ala.
Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua wahai manusia dan jin yang hendak kamu dustakan? Tidak ada ya Allah, semua nikmat Engkau belaka. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan, yakni ketaatan itu kecuali kebaikan juga? Ini diterjemah harfiah sekalian. Hal jazaa'ul ihsan Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi kebaikan, al-ihsan, mana orang buat baik, yaitu orang beriman dan mentaati Allah, illa al-ihsan, melainkan kebaikan juga, yakni syurga. Yang tidak ada balasan bagi orang yang buat baik di dunia, yaitu yang mentauhidkan Allah, mentaati Allah, illa al-ihsan, melainkan akan dibalas baik juga di akhirat. Apa makna dibalas baik juga di akhirat ini? Yaitu syurga. Dalam surah Yunus Allah Ta'ala menyebutkan waliman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia, maka untuk mereka al-husna, balasan baik iaitu syurga. Kemudian disambung hujung ayat itu, wa ziyadatun, dan ada satu lagi tambahan, kata Allah. Dan tambahan yang satu itulah para ulama mentafsirkan dengan melihat Allah Ta'ala, yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua wahai manusia dan jin yang nak kamu berdua dustakan? Tidak ada ya Allah, semua nikmat Engkau belaka. Wa min dunihima jannatan, dan selain keduanya, yakni kedua syurga tadi, jannatan, ada dua syurga lagi. Jadi semua empat, tuan-tuan sekalian. Semua empat. Dua syurga campur ada dua syurga lagi. Yang ini, tuan-tuan sekalian, kita tak payah susah-susah nak tafsirkan, kerana Nabi sendiri pun telah tafsirkan untuk kita. Maka sabda Nabi SAW, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua syurga, kata Nabi, daripada perak, di mana bekas-bekas keduanya dan segala yang ada keduanya semua daripada perak. Wa jannatan min dhahabin, dan ada dua syurga lain pula, kata Allah, daripada emas. Aniyatuhuma wa ma fiha, segala bekas-bekas dalam syurga itu semua daripada emas, dan juga segala perkakas dalam syurga itu daripada emas juga. Jadi ada dua syurga daripada perak dan dua syurga daripada emas. Jadi para ulama menyatakan bahawa dua syurga daripada emas untuk as-sabiqun. Jadi tuan-tuan boleh balik, ada masa cuba tuan-tuan buka di awal surah, dipanggil surah Al-Waqi'ah. Awal surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala sebut, wa antum azwajun salasah. Bila berlaku kemusnahan dunia ini, kemudian berlaku kebangkitan, kamu semua, kata Allah, akan dibagi kepada tiga kelompok. Azwajan salasah, as-sabiqun as-sabiqun. Kelompok yang pertama, as-sabiqun, ni VIP dalam syurga, orang yang paling tinggi kedudukan dalam syurga. Yang kedua, ashabul yamin, kelompok golongan kanan, ni ahli syurga, kelas biasa. Dan yang ketiga, ashabul shimal, golongan kiri, iaitu ahli neraka. Jadi dua dalam syurga, satu dalam neraka. Jadi untuk as-sabiqun, itu syurga daripada emas. Setiap orang Allah Ta'ala bagi dua. Setiap orang Allah Ta'ala bagi dua syurga, ataupun dua taman dalam syurga. Dan ada satu lagi, ashabul yamin ataupun ashabul maimanah, Allah Ta'ala bagi dengan syurga daripada perak.
Kemudian Nabi lanjutkan lagi hadis ni. Ini kita sebut tadi tentang ru'yatullah, melihat Allah. Nabi kata ada 2 syurga daripada perak dan ada 2 syurga daripada emas. Wa ma bainal qaumi, dan tidak ada di antara ahli syurga dan di antara mereka memandang kepada Allah melainkan ridail kibriya, melainkan dipanggil selendang kebesaran, dipanggil ala wajihi, yang melapisi wajah Allah, yakni zat Allah, fi jannati adn, ketika mereka berada dalam syurga kekal abadi itu. Maknanya tinggal selendang dipanggil, maknanya mereka dah nak nampak Allah Ta'ala. Lalu dalam hadis yang lain Allah Ta'ala meningkap, dipanggil tabir itu, dan semua ahli syurga memandang kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menyatakan ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabat di malam bulan purnama, bulan penuh tuan-tuan sekalian, kan negeri Arab ni jarang ada awan. Jarang ada awan. Langit bersih. Bila waktu malam bulan penuh, bintang-bintang pun tak nampak. Yang nampak bulan saja. Lalu Nabi SAW tunjuk kepada bulan itu, lihatkah kamu kepada bulan itu? Para sahabat menjawab, ya, kami nampak. Lalu kata Nabi SAW, begitulah ahli syurga akan melihat kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala macam bulan itu, tidak. Tapi dipanggil tasbih kepada pemandangan. Tidak ada dipanggil la tudamu fi ru'yati sultan. Kamu tidak akan berasak-asak. Ya, tidak akan ada penghalang, tidak akan berasak-asak, tidak akan berebut-rebut. Semua akan memandang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian Nabi sambung hadis tu. Nabi kata, jika sekiranya kamu dapat menjaga salat, dia panggil salat, ya, sebelum matahari terbit dan juga selepas matahari terbit, jagalah. Jadi bila Nabi kaitkan dengan itu, menunjukkan bahawasanya syarat besar untuk seorang itu dapat melihat Allah ialah jaga sembahyang. Terutama sekali sembahyang yang payah dijaga, yang selalunya orang tinggal, iaitulah sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Sembahyang subuh, sembahyang sebelum dipanggil, sebelum terbit matahari dan juga sebelum terbenam matahari, Nabi sebut. Jagalah 2 sembahyang itu, iaitu sembahyang yang sering kali orang mengabaikan. Dan kalau boleh jaga 2 sembahyang itu, kata ulama, maka dia akan jagalah sembahyang-sembahyang yang lain. Jadi bila Nabi kaitkan melihat Allah Ta'ala itu dengan menjaga salat, itu menunjukkan bahawa syarat utama untuk melihat Allah di akhirat adalah memelihara sembahyang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang hendak kamu dustakan? Tidak ada, ya Allah, semua nikmat-Mu belaka. Mudhamatan, kedua-dua syurga itu menghijau subur. Menghijau subur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat limpah kurnia Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang hendak kamu berdua dustakan? Tidak ada, ya Allah, semua nikmat-Mu belaka, ya Allah. Fihi ma ainani nadakhatan, di dalam kedua syurga itu ada 2 mata air yang sentiasa memancarkan air, tak pernah putus. 2 mata air yang sentiasa memancarkan air. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Ibnu Abbas dia tafsirkan agak beza sikit. Dia kata 2 mata air nadakhatan, yang sentiasa memancarkan. Banyak mufassir kata makna air yang tak pernah putus. Ya, macam kita di dunia ni waktu musim timur tu air putus. Cuma dah ada yang pipe belah ni, kita tak perasalah yang putus. Tapi kalau dulu, kalau kami sebelah Taman Tulang tu, kadang-kadang musim timur tu rata cerok, rata tempat cari nak mandi. Kadang-kadang pergi sampai ke tengah bendang, tengok telaga mana yang masih ada air. Kadang-kadang air sungai. Kadang-kadang air tu tuan-tuan sekalian, warna pun dah tak putih lagi, tapi tak terpaksa lah kena mandi juga. Tapi zaman dah ni tuan-tuan sekalian, telaga pun dah tak ada, dah orang kambuh habis dah. Kerana kita ni memang yakin subuh dengan air pipe. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
Dan di sini disebut dalam syurga ini dua mata air yang sentiasa memancarkan. Memancarkan apa? Memancarkan air. Tapi Ibnu Abbas dia mentafsirkan sentiasa memancarkan kebaikan dan keberkatan untuk ahli syurga. Yang sentiasa memancarkan kebaikan dan keberkatan untuk ahli syurga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhanmu wahai manusia dan jin yang hendak kamu berdua berdustakan? Fihi mafakiyatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam keduanya, yakni kedua syurga yang dipanggil yang selain daripada kedua syurga yang pertama. Kalau syurga yang pertama tadi, setiap buah-buahan itu berpasangan. Ada yang rasanya biasa dan ada yang luar biasa. Ada yang kering, ada yang basah. Tapi dalam syurga yang kedua ini, kata Allah, di dalam keduanya itu terdapat buah-buahan, wa nakhlun wa rumman, dan juga kurma serta buah delima. Allah Ta'ala tak sebut zaujan dia panggil. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang manakah nikmat atau limpah kurnia Tuhanmu wahai manusia yang jin dan jin yang kamu berdua hendak dustakan? Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu terdapat, dia terjemah di sini khairatun, bidadari yang baik akhlaknya dan juga yang cantik. Tapi ada ulama yang mentafsirkan kata ini bukan bidadari, kata mereka. Khairatun hisan. Di dalam syurga itu terdapat segala kebaikan dan juga keindahan. Dan kebaikan itu merujuk pada akhlak. Dan keindahan itu merujuk pada wajah. Maka yang ada dalam syurga ini khairatun, semua akhlak-akhlak yang baik. Tak akan berjumpa macam kita di dunia ni, tuan-tuan sekalian. Bila kita bersembang dengan orang, kadang-kadang kita berjumpa dengan ucapan yang kasar. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang kasar. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang baik, ucapan yang elok dan sebagainya. Maka kita bersilih ganti, tengoklah, ikutlah. Kadang-kadang hati kita dipanggil tenteram, dan kadang-kadang hati kita tak tenteram kerana berjumpa dengan macam-macam akhlak orang. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, kadang berjumpa dengan benda yang menyakitkan di dunia ini, akan berjumpa dengan wajah yang hodoh. Tapi di akhirat, dalam syurga kata Allah, khairatun hisan. Yang adanya ialah semua yang baik-baik dan semua yang elok-elok sahaja. Tapi ada ulama yang mentafsirkan khairatun hisan, iaitu merujuk kepada bidadari. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, ada baki lagi lebih kurang dalam 10 ayat. Nanti kita akan sambung lagi dalam kuliah kita yang berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.